Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada jam 2 petang di meja Google Meet ini. Kita akan meneruskan aktiviti program kita yang kelima pada petang ini. Diharapkan semua peserta bersemangat untuk meneruskan aktiviti. Aktiviti kita pada petang ini adalah untuk menguji kreativiti setiap peserta. Setiap kumpulan diminta untuk menyediakan catatan idea berkenaan sumbangan yang dapat dilakukan pada masa hadapan dalam konteks integrasi teknologi dan Al-Quran. Masa 15 minit diberikan kepada setiap kumpulan untuk membuat pembentangan. Pembentangan kita pada petang ini akan dimulakan dengan kumpulan 1. Dipersilakan. Sekejap Okey, boleh. Kumpulan 1, dah bersedia ke? Sekejap. Okey, baik.
Ak- boleh tak kalau kumpulan 2 bentang dulu sebab tengah ada masalah sikit. Sekejap. Kumpulan 1, boleh tak kumpulan 2 mulakan dulu? Boleh. Boleh, Ada boleh. masalah teknikal sikit. Okey. Dipersilakan kumpulan 2. Kumpulan 2 ada masalah ke? Better proceed dengan kumpulan 3 tu sebab diorang tak ramai masuk, tak ramai dapat masuk sebab internet. Hujan cuaca macam tu. Okey. Okey, kita persilakan kumpulan 3. Kumpulan 3 sedia ke? Dah. Boleh. Okey, persilakan. Okey, jap. Nampak kan semua? Nampak. Jelas. Okey. Okey. Dah boleh mula ke? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kumpulan 3 ingin membentangkan berkaitan idea penciptaan teknologi buatan sendiri pada masa hadapan untuk memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Antara sumbangan yang kita boleh buat ialah
Syah. Yang pertama, kita boleh menubuhkan sebuah aplikasi yang mengandungi seperti tajwid, cara bacaan yang betul, dan mengenali kiraan hafs ni, boleh mengenal dengan lebih dalam lah tentang Al-Quran tu. Rasanya yang kedua lah, bentang. Okey. Seterusnya adalah Telegram. Okey, Telegram ni adalah salah satu platform, hampir kesemuanya ada aplikasi ini. Jadi kami telah cipta satu channel iaitu Tajwid Bot. Tajwid Bot ini mengandungi cara bacaan yang betul dan juga hukum-hukum tajwid. Untuk caranya, kami perlu join channel. Okey, caranya hanya perlu join channel ini dan dalam channel tu ada banyak info tentang cara bacaan dan hukum tajwid tersebut. Jadi kelebihan channel ini dapat melalui ilmu tajwid dengan betul tanpa rasa keraguan dan kekeliruan dalam pembacaan Al-Quran. Sekian daripada saya. Ada satu lagi, silakan. Next slide. Next. Okey, yang ketiga adalah kita buat iklan berkaitan dengan qiraat dan tajwid-tajwid. Berkaitan dengan iklan, pada zaman sekarang banyak dah aplikasi percuma untuk kita buat iklan. Ada yang gambar gerak-gerak, ada yang lawa, ada yang tinggal edit perkataan je dah siap iklan. Tapi yang banyak keluar iklan dekat televisyen ataupun media sosial adalah berkaitan dengan duniawi. Contohnya iklan kecantikan, iklan masak atau iklan bercuti tak menjadi masalah. Tapi disebabkan majoriti daripada rakyat Malaysia adalah Islam, jadi lebih molek lagi kalau kita memantapkan pengetahuan rakyat Malaysia tentang Al-Quran sekaligus menyebarkan agama mulia iaitu agama Islam kepada bukan Islam. Oleh itu, kita boleh buat iklan berkaitan dengan qiraat, tajwid-tajwid yang mungkin berlaku banyak kekeliruan dalam masyarakat. Dalam iklan tersebut boleh letak link-link seperti link channel Telegram yang telah diterangkan tadi, ataupun jika iklan itu ditayangkan di televisyen, jadi kita boleh letak QR code dekat situ. Selepas itu, dengan kemudahan internet dan teknologi yang sememangnya dah maju dan canggih, kita mampu sebarkan iklan tersebut dengan sekelip mata ke satu Malaysia, bahkan serata dunia, dan boleh dimanfaatkan oleh semua. Okay, next. Ya, terakhir sekali adalah platform di Google Document yang mengandungi nota ringkas. Aplikasi ni dia support dekat semua macam yang iOS, Android. Ini juga daripada Microsoft Word. So mudah untuk difahami, mudah untuk digunakan juga, dan ianya mudah disebarkan kepada orang lain untuk kita share-share apa yang kita dah buat melalui dokumen tersebut. Okay, last. Okay, jadi secara kesimpulannya daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 3, kesimpulannya kita perlu terus lakukan apa-apa perkara yang kita lakukan sepanjang hidup kita ni, yang mana perkara itu mendatangkan manfaat. Manfaat itu bukan dari segi untuk diri kita je, tapi untuk diri di sekitar kita, supaya apa? Bila contoh kita menyampaikan suatu perkara itu, bila kita lakukan perbuatan itu, kita dapat pahala. Dan bila kita mengajarkan kepada orang, orang tu lakukan juga benda tu, dan perkara itu ada perkara baik, kita pun dapat pahala. Jadi bila kita dah lakukan satu perkara tu, pastikan benda tu berterusan, dia punya amalan tu, supaya dia punya pahala tu tidak terputus pada satu benda je. Lepas tu yang satu lagi, simpulan dia kan, contoh macam kita ada dalam kumpulan kami, kita akan buat dari segi channel, dari segi Google Doc,
daripada segi iklan. Itu perkara yang sangat, waktu kadang-kadang kita rasa benda tu benda yang remeh. Padahal kalau benda tu mungkin akan ada orang yang memerlukan benda tu untuk dia belajar. Sebab ada orang yang pergi ke sekolah agama, ada orang yang belajar tentang ilmu agama, tapi ada juga orang yang tidak mampu belajar. Sebab apa? Bila kita adakan benda ni, mungkin orang tu akan menjadikan ini sebagai media untuk diorang belajar satu karya tu. Jadi bila kita adakan benda tu, kita dapat, orang lain pun dapat, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada kumpulan 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan 3. Seterusnya kita teruskan lagi dengan pembintangan kumpulan 4. Dipersilakan. Kumpulan 4 ada, boleh tunggu dalam 5 minit tak? 5 minit Sat. Boleh. Minta maaf nak tanya. Ya saya. Boleh tak kumpulan 1 nak bentang dulu? Boleh tak kumpulan 1 nak bentang dulu? Boleh. Boleh. Okey, kejap. Persilakan. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Nampak. Dengar tak suara? Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Assalamualaikum. Okey, pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 1 telah pun membuat cadangan ataupun bincangan untuk membuat teknologi yang dapat berikan sumbangan pada masa depan iaitu penunjuk Al-Quran. Penunjuk Al-Quran ini sangat berguna untuk seseorang Muslim ataupun untuk orang yang bukan Islam yang ingin masuk Islam. Hal ini sebenarnya lebih mudah untuk ia fahami dan tahu kesalahan hukum tajwid. Penunjuk Al-Quran ini memberi banyak faedah kepada pengguna Muslim ataupun yang baru masuk Islam, terutamanya yang kurang mahir dalam bacaan Al-Quran dan kesalahan tajwid.
Okey, kita teruskan pada pembentangan ahli kumpulan saya. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar. Waalaikumsalam. 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 Dengar. Okey, untuk kelebihan penunjuk Al-Quran ini, ialah dia boleh scan ayat-ayat Al-Quran dan juga boleh scan menggunakan apa-apa jenis Al-Quran, tidak terhad dengan satu jenis Al-Quran sahaja. Kemudian penunjuk Al-Quran ini dilengkapi dengan perincian maklumat tentang ilmu Al-Quran yang lengkap dan juga semua maklumat ataupun semua ilmu ni dapat dari sumber yang sahih, iaitu dari ustaz-ustaz yang terkenal di negara ini. Contoh maklumat yang dilengkapi di dalam teknologi ini tentang hukum-hukum tajwid seperti imalah dan hukum tajwid yang lain. Penunjuk ini juga berfungsi sebagai alat untuk menerangkan dengan lebih mendalam tentang hukum tajwid tersebut dan cara bacaan yang betul mengikut gerakan harf. Penunjuk ini juga dilengkapi dengan terjemahan Al-Quran pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris bangsa dan juga negara untuk memahami Al-Quran. Penunjuk ini juga mudah dibawa ke mana-mana sahaja disebabkan saiznya yang kecil. Jadi kesimpulannya, teknologi ini sangat berguna kepada umat Islam yang kurang ilmu qiraat harf dalam membimbing seseorang umat Islam dalam membaca Al-Quran dengan sebaiknya. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 1. Dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan 1. Okey, sekarang kita teruskan dengan kumpulan 4. Kumpulan 4 dah bersedia ke? Sudah. Sat. Okey, boleh. Aisyah, minta maaf, kumpulan kami kena hold dulu boleh tak? Oh, boleh. Okey, kita teruskan dengan kumpulan 5. Kumpulan 5 ada tak? Ada. Okey, dipersilakan. Nampak tak? Nampak dia jelas. Nampak jelas. Nampak. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini kumpulan 5 nak bentangkan teknologi masa depan. Untuk kegunaan masa depan, aplikasi Denor. Aplikasi ni dia memudahkan kita untuk slide seterusnya. Okey, kemudahan yang terdapat dalam apps Denor ni, satu ialah dia boleh membetulkan kesalahan bacaan secara terus apabila dibaca. Kedua, memudahkan pencarian surah yang dicari dengan hanya menyebut nama surah dengan menyatakan ayat yang keberapa. So, bila kita search, dia akan keluar terus list apa yang kita search tu. Seterusnya, dia menjadi tempat pembelajaran bacaan tajwid dan dapat mempraktikkan kelancaran dalam membaca dengan tajwidnya. Seterusnya, memberi kemudahan untuk menunjukkan arah kiblat.
Akhir sekali, kemudahannya ialah mempunyai paparan gambaran kesalahan ayat yang dibaca, menunjukkan bacaan yang betul dan menyatakan beberapa harakat semasa membaca. Jadi ini mudahlah kalau ada apps ni. Okey, ni gambaran apps dia. Kita boleh search kat surah apa kita nak, dia keluar, boleh dengar bacaan dia, ayat keberapa. Ni kiblat, tunjuk kiblat, waktu solat masuk ke apa. Okey, pembentang seterusnya. Okay, kebaikan menggunakan apps Snow ni, dia menjadi tarikan utama pada masa moden untuk lebih mendalami ayat-ayat Al-Quran. Kalau macam contoh orang yang jenis macam dia sukar untuk faham ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi dia boleh semak dengan gunakan apps Snow ni. Memberi kemudahan kepada pengguna secara terus dan pantas. Jadi macam contoh kalau kita guna Al-Quran, kita kalau kita guna Al-Quran, kita nak kena selak-selak, nak cari buku surat berapa, surah apa. Kalau macam yang tadi, kita sebut saja nama surah tu dengan ayat berapa, kita akan terus dapat surah yang kita cari. Memberi pilihan kepada pembaca untuk memilih kari kegemaran mereka. Dekat situ kita boleh pilih macam surah-surah apa yang diorang nak, diorang boleh jadikan sebagai favourite diorang. Jadi dengan itu bila diorang buka apps Snow tu je, diorang akan pergi dekat favourite diorang boleh cari surah yang diorang nak. Bagi mereka yang tidak reti membaca, juga terdapat kelas bacaan Al-Quran secara menyeluruh dari segi tajwid, bacaan surah, taranum, harakat, kesalahan dalam bacaan dan juga cara membetulkan bahagian bacaan yang salah. Jadi bagi mereka yang macam contoh orang yang tak tahu macam mana nak baca Al-Quran, cara nak ataupun bagi sesiapa yang nak mengaji untuk membetulkan cara bacaan dia, harakat dia, tajwid dia boleh belajar dekat sini. Jadi bila dia belajar dekat sini, dia memudahkan segalanya supaya masa tadi baca, ayat-ayat yang salah ataupun bacaan dia yang salah akan dibetulkan oleh apps ni. Dan akan terkeluar juga dia akan memaparkan gambaran apa yang salah dekat ayat dia, apa yang dia salah sebut, harakat berapa. Terdapat juga alunan merdu dan lunak suara bacaan ayat-ayat Al-Quran bagi mereka yang suka mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kalau macam contoh orang yang suka mendengar ayat Al-Quran ataupun yang suka pasang ayat-ayat surah, diorang akan pasang dekat sini terus. Dan kalau macam contoh orang yang masa time dia tidur, dia suka dengar surah-surah ataupun ayat-ayat Al-Quran, dia boleh pasang masa dia tidur. Okey, seterusnya adalah yang terakhir, kesimpulan. Okey, kesimpulan saya baca. Kesimpulannya, sesungguhnya penghasilan aplikasi The-Nur ini banyak membantu usaha manusia dalam meningkatkan ibadah pada Yang Maha Esa, dan ia juga mampu mengurangkan kesusahan dan menenangkan jiwa serta memberikan banyak kebaikan kepada pengguna-penggunanya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan 6. Seterusnya kita teruskan lagi dengan pembentangan kumpulan 7. Persilakan. Tadi kumpulan 5 kan? Oh ya ke, maaf saya. Kita teruskan lagi dengan kumpulan 6. Kumpulan 6 dah bersedia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak slide? Nampak. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami kumpulan 6 ingin membentangkan penciptaan teknologi untuk memahami Al-Quran dengan lebih mendalam.
Kami memilih untuk mewujudkan suatu aplikasi khas untuk mencari hukum tajwid dan mengenali hukum tajwid. Aspek yang akan diadakan di dalam aplikasi tersebut boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat daripada kanak-kanak sehingga golongan berumur, dan juga boleh digunakan secara online dan offline. Kalau kita tengok zaman sekarang, kebanyakan aplikasi yang diwujudkan menggunakan data kan, kita perlu online. Tapi aplikasi yang ingin diwujudkan ni kita boleh menggunakan secara offline. Tujuan aplikasi ini diwujudkan untuk memudahkan orang awam untuk belajar tentang hukum tajwid yang perlu diamalkan dalam bacaan Al-Quran. Okey, sekarang saya pula akan menceritakan tentang ciri-ciri aplikasi tersebut. Yang pertama, aplikasi tersebut akan mempunyai cam scanner yang boleh digunakan untuk mengenal pasti hukum tajwid dalam ayat Al-Quran yang ingin dicari. Yang kedua, aplikasi ini juga mempunyai carian yang membolehkan kita mencari hukum tajwid yang ingin dipelajari. Ciri-ciri yang terakhir adalah dapat menerangkan hukum tajwid dengan teliti serta memberi contoh ayat Al-Quran yang lain. Kesimpulan dan harapan, semoga orang dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk mempelajari ilmu tajwid dengan lebih mendalam. Dengan adanya aplikasi tersebut, jadi tiada alasan lagi untuk semua orang mengatakan bahawa tidak tahu hukum tajwid kerana semua kemudahan berada di hujung jari. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan 6. Seterusnya kita persilakan kumpulan 7. Kumpulan 7 dah bersedia ke? Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 7. Untuk perancangan kami adakan aplikasi Al-Quran yang bernama Al-Quran Al-Karim. Aplikasi ini menunjukkan ayat Al-Quran yang ada warna untuk membezakan setiap hukum yang ada pada bacaan. Ya. Kau suara kau ni, dia ni suara lain sikit. Suara rosak-rosak. Sekejap. Okey, boleh. Dah okey? Hello? Dah okey. Okey. So macam tadilah daripada kumpulan 7 apa semua, kami nak sediakan aplikasi Al-Quran yang setiap hukum tajwid ada warna untuk memudahkan bacaan dan membezakan setiap tajwid lah. Lepas tu dia boleh ada untuk cara bacaan sekali, so lebih senang lah nak dengar macam dan menyebutnya. So kelebihan Al-Quran Al-Karim ni dia memudahkan pengguna untuk menggunakannya. Boleh guna kat mana je lah, kat tempat awam ke. Dengan lepas tu dia boleh kurangkan kesilapan kita dalam membaca Al-Quran. Lepas tu kita, untuk kalau ada aplikasi ni buat untung tu akan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Okay, sekian daripada kumpulan 7. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan 7. Seterusnya kita persilakan kumpulan 8. Slide.
Okay, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tentang teknologi atau apps yang kami buat untuk menyumbang kepada Al-Quran pada masa akan datang lah. Apps yang kami cipta ini dinamakan sebagai Smart Quran. Apps ini menyasarkan kepada sasaran umur peringkat pertengahan dan ke bawah lah, kerana ciri-ciri apps ini sedikit sebanyak dapat menarik minat si pengguna lah. Antara ciri-ciri yang ada di dalam apps ini ialah kuis dan game tentang Al-Quran. Selain itu mempunyai nota dan pelbagai design dan color. Dan seterusnya kami memperkaitkan Al-Quran dan sains. Untuk mengetahui tentang isi lebih lanjut, saya serahkan kepada ahli kemudian saya yang lain. Yang pertama, mempunyai kuis dan game untuk memudahkan pengguna mengingat perkara yang ingin dipelajari dengan cara yang lebih menarik dan mudah difahami. Bila ada kuis dengan game ni, bukan setakat orang dewasa saja, tetapi kanak-kanak juga akan tertarik untuk menggunakan apps ini sebab mempunyai game dan juga kuis yang menarik. Okey, seterusnya. Yang kedua, nota di dalam aplikasi kami akan berwarna-warni kerana untuk memudahkan mata para pengguna aplikasi ini untuk memahami dengan lebih mudah dan senang untuk diingati. Seterusnya. Seterusnya, kami akan meletakkan QR code untuk memudahkan pemahaman ayat Quran bagi mendalami makna dan maksud ayat tersebut. Kesimpulannya, kita haruslah terus bergerak maju ke hadapan dan terus memajukan teknologi yang melibatkan Quran dan ilmu Islami agar ilmu Quran dapat terus berkembang pada masa akan datang. Sekian daripada kami. Terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya kita persilakan kumpulan 9. Nampak tak? Tak. Nampak. Okey. Assalamualaikum. Saya dari Wakil Kumpulan 9 ingin membentangkan tentang sumbangan pada masa hadapan dalam konteks integrasi teknologi dan Al-Quran. Kumpulan kami akan menghasilkan aplikasi Al-Quran digital. Tujuan aplikasi ini dibina untuk membantu pengguna memahami setiap perkataan dan ayat Al-Quran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Seterusnya, mengajar pengguna untuk mengenal dan mempraktikkan setiap tanda wakaf, hukum tajwid serta makhraj dengan tepat. Selain itu, dapat memudahkan ibu bapa untuk mendengar semula bacaan Al-Quran anak-anak dengan menggunakan fungsi rakam suara. Seterusnya, sesuai untuk semua golongan dan amat mudah untuk digunakan. Kandungan yang ada di dalam aplikasi Al-Quran digital ini adalah penjelasan dan contoh hukum tajwid bagi setiap perkataan bertajwid dalam audio. Panduan terjemahan huruf Arab ke huruf Rumi, panduan tanda wakaf, panduan makhraj huruf dan penjelasan dan contoh ilmu tajwid secara umum. Kesimpulannya, Al-Quran digital ini dapat memberikan kita banyak manfaat dan kebaikan kepada diri kita. Dengan adanya aplikasi seperti ini, kita dapat memperbaiki pembacaan Al-Quran kita dengan mudah. Penghasilan aplikasi Al-Quran ini banyak membantu usaha manusia meningkatkan ibadah mereka kepada Yang Maha Esa. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 9.
Seterusnya kita persilakan kumpulan 10 untuk membentangkan cadangan mereka. Dipersilakan. Kumpulan 10 dah bersedia ke? Ada ke? Kumpulan 10 ada tak ahli-ahli dia? Mohon respon kumpulan 10. Okey, tak ada respon kita teruskan dengan kumpulan tadi yang belum membentang, iaitu kumpulan 2. Dipersilakan kumpulan 2. Tak apa, bagi kumpulan 4 boleh tak? Boleh. Kumpulan 4 dipersilakan. Okey, sekejap. Present dulu. Nampak skrin tak? Nampak. Okey. Nampak. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus Muhammad Safi, saya merupakan salah satu ahli kumpulan 4 dan kami akan buat pembentangan pasal penggunaan finger reader dengan isi-isi dia lain. Jadi saya serahkan bahagian pengenalan kepada Adah. Hello Adah.
Okey, Assalamualaikum. Ini adalah nama dia alat finger reader. Alat ini diciptakan untuk memudahkan kita membawa Al-Quran, memudahkan kita membaca Al-Quran, memperbetulkan hukum tajwid dan sebagainya. Alat ini juga bermanfaat untuk orang yang kurang upaya, terutamanya orang buta. Okey, kalau kita lihat alat ini juga mudah dibawa ke mana-mana kerana saiznya yang kecil. Alat ini juga mudah didapati di mana-mana kedai yang menjual Al-Quran. Next. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan sambung dengan fungsi finger reader ni. Okay, alat ni dia boleh berfungsi dengan baik sama ada atas kertas, maksudnya atas Quran yang biasa kita baca tu, atau kertas ataupun permukaan skrin seperti skrin laptop ataupun skrin telefon. Kita boleh gunakan dekat atas dua tu. So alat ni akan dia berkemampuan untuk menukar teks kepada ucapan lisan. So bila kita letak dekat atas teks tu yang di atas kertas atau skrin tu, dia akan bacakan untuk kita dengan kiraat dan bacaan yang betul. So benda ni akan dapat membantu kita lah. Bila kita dengar bacaan yang betul tu, so kita boleh ikut bacaan yang betul tu. Okay, kita sambung dengan orang seterusnya. Okey, kelebihan penggunaan finger reader ni ia juga sesuai untuk orang dia tak semestinya sesuai untuk orang OKU tau. Maksudnya dia juga sesuai untuk dia kelebihan dia boleh digunakan untuk orang daripada pelbagai peringkat umur. Tak semestinya untuk orang OKU lah. Lepas tu saiz yang kecil juga boleh membolehkan kita untuk bawa benda tu ke mana-mana sahaja. Kerana kita key finger reader ni kita boleh, dia macam cincin tau sebenarnya. So kita letak benda tu dekat jari telunjuk kita. So benda tu kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. Kita boleh masukkan dalam poket. Itu sahaja. Apabila teknologi dapat digunakan oleh orang ramai, terutamanya orang kurang upaya kan, orang kurang upaya penglihatan. So dia pun memudahkan membaca tanpa perlu membeli alat-alat macam lebih mahal, contohnya macam Al-Quran Braille atau benda-benda macam ni lah yang bantu mereka macam untuk kat telefon pintar boleh mereka membaca Al-Quran melalui aplikasi tanpa perlu membawa Al-Quran ke mana-mana. Dah. Okey, untuk kesimpulannya dengan ilmu-ilmu teknologi yang kita pelajari, kita perlulah perbanyakkan teknologi sebegini agar dapat memudahkan lebih ramai orang yang nak mendalami ilmu Al-Quran. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan 4. Seterusnya kita teruskan lagi dengan kumpulan 10. Adakah kumpulan 10 munculkan diri anda?
Kumpulan 10 sheet ada tu? Tak ada respon eh. Tak apalah, kita teruskan dengan kumpulan 2. Fazul Hadi. Okey, disebabkan tiada respon daripada kedua-dua kumpulan, jadi kita akan mengakhiri aktiviti ni awal aja. Kita akan berehat untuk memberi laluan kepada peserta-peserta untuk berehat, minum petang dan juga menunaikan solat asar. Kita akan bertemu semula pada jam 5 petang menerusi Google Meet. Peserta boleh bersurai. Sekian, terima kasih. Sama-sama.